Makanan pelengkap mestilah disediakan daripada pelbagai jenis makanan, tekstur, warna dan rasa agar anak mendapat semua khasiat makanan. Ini penting bagi menjamin pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya yang optimum. Kebersihan dan sanitasi juga penting dalam menangani masalah bantut. Oleh itu, amalan penjagaan kesihatan dan kebersihan perlu dicontohi daripada ibu bapa di rumah. Kanak-kanak merupakan harapan kita. Mereka adalah masa depan negara. Bantut boleh dicegah. Anak Malaysia sihat, tinggi, cerdas dan cergas. Ha? Oh. Kerap basuh tangan dengan sabun. Assalamualaikum, salam hormat, selamat malam. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara seperti biasa waktu ini pukul 9 malam. Nama saya Wan Syahrina. Anda sedang menonton Bernama TV. Anda juga boleh memilih untuk menonton siaran langsung ini menerusi FB Live Bernama TV. Dan tahun ini, tahun 2020, sudah berlalu 5 tahun sebenarnya sejak pengasingan sisa pepejal isi rumah diwajibkan. Dan ini ke arah menjadikan rakyat Malaysia sebagai masyarakat yang berperadaban dan bertamadun dalam menguruskan sisa pepejal mereka sendiri. Terutamanya di peringkat punca lagi. Selain daripada hakikatnya, rakyat Malaysia sebenarnya menghasilkan lebih 30,000 tan sisa setiap hari. Dan salah satu daripada kriteria popular negara maju adalah apabila keberkesanan pengurusan sisa pepejal dapat dilakukan dengan baik. Dan ini akan kita bicarakan bersama-sama malam ini, cabaran teknologi pengurusan sisa pepejal negara. Untuk bercakap tentang ini bersama-sama saya ialah Engineer Zulkifli Tambicik, Pengarah Bahagian Penyelidikan Teknologi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemberisan Awam ataupun SW Corp. Apa khabar Cik Zul? Alhamdulillah, terima kasih Wan. Ya, terima kasih juga kerana bersama-sama kami pada malam ini. Baik, mungkin pertama sekali kita nak kena sediakan pengenalan terlebih dahulu tentang SW Corp. Ramai yang dah tahu tapi ramai juga yang masih belum begitu akrab dengan SW Corp, gerak kerjanya dan operasi SW Corp ini tertakluk kepada berapa banyak negeri, negeri-negeri apa contohnya? Boleh silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Bernama kerana menjemput saya dalam slot Ruang Bicara pada malam ni. Dan mengenai SW Corp ataupun kita sebut sebagai Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal, SW Corp ni ditubuhkan pada tahun 2008 dan kita di bawah agensi Badan Kanun di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, KPKT. Dan kita menguruskan sisa pepejal ni di 7 buah negeri, dan kita di bawah Akta 672. Dan Akta 672 ini adalah mengenai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemberian Awam. Dan negeri-negeri yang timur pakai ini ialah daripada Johor, Melaka, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan, Pahang, Kedah dan juga Perlis. Dan kita juga tertakluk pada Akta 673 iaitu Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal. So itulah sedikit sebanyak mengenai SW Corp. Dan kita ada fungsi. Fungsi kita ialah satunya ialah mengesyorkan dasar dan kawal selia konsesi dari segi penguasaan, kesedaran awam dan juga fasiliti. So bila bercerita tentang pengurusan sisa pepejal ni, memang kita yang menguruskan, kita peneraju sisa pepejal di negara ini, dan kita menguruskan semua sisa pepejal daripada penjanaan, kutipan,
storan, pengangkutan, rawatan dan akhirnya pelepasan. Dan kita ada 3 konsesi yang utama di Malaysia ni. Kita ada alam flora di kawasan tengah, iaitu melibatkan Pahang dan juga wilayah Persekutuan. Kita ada Southern Waste Management di kawasan selatan, itu melibatkan Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Dan kita ada idaman di kawasan utara, wilayah utara, iaitu melibatkan Perlis dan juga Kedah. Dan pengurusan sisa pejal ni ialah memang agak mencabar, dan kami mengambil alih daripada pihak PBT daripada tahun 2008. Dan pengurusan ni daripada semasa ke semasa kita membuat perkhidmatan, penyampaian perkhidmatan kutipan sisa pejal ni dengan lebih sistematik supaya masyarakat dan juga pengguna dapat merasai perkhidmatan yang terbaik daripada pihak kami. Okey. Kalau kita ingin menyentuh tentang keadaan semasa pengurusan sisa pepejal di negara kita, mungkin dari konteks berapa banyak janaan sisa pepejal, tadi saya sebut lebih 30,000, adakah itu masih lagi angka yang valid sekarang ini? Ya, betul. Okey, untuk tahun 2019 ni, jumlah sisa pejal yang dijanakan melibatkan sebanyak 38,120 tan. Itu the exact figure lah. Dan untuk sehari. Okay. Dan untuk makluman Wan, sebenarnya kadar janaan ni meningkat. Kalau kita lihat pada studi kajian yang telah buat pada tahun 2012 oleh pihak konsultan GSR, janaan sisa per kapita semasa itu hanya melibatkan 0.8 kg per kapita per day, per hari. Okay. Dan untuk tahun 2019 kadar per kapita, kadar janaan ini telah meningkat kepada 1.2 kg per person per day. So sini jelas menunjukkan bahawa signifikan pertambahan janaan sisa pada masa tahun 2012, kan, hanya melibatkan 0.8 kg dan sekarang meningkat kepada 1.2 kg. So dengan jumlah janaan sisa daripada yang seseorang keluarkan, itu yang melibatkan jumlah janaan mencapai 38,120 tan sehingga hari ini, sehari. Dan pihak kami dengan jumlah janaan sisa yang begitu besar, memang kita menghadapi cabaran yang begitu tinggi untuk memastikan pengurusan sisa pejal ni dapat diuruskan dengan baik dan lebih sistematik. Cabaran dari segi apa? Okey, cabaran ni kita lihat very wide, luas. Kalau kita lihat, mungkin satunya paling besar ialah dari segi sikap masyarakat kita juga. Okay. Kita menyediakan banyak infra dan juga fasiliti. Tapi kadang-kadang untuk ubah sikap masyarakat ni memang begitu sukar. Kan? Dan masyarakat kita memiliki infra yang mungkin pada kelas pertama, tapi minda ataupun sikap kita masih lagi di kelas ketiga. So itu cabaran terbesar kita untuk mengubah sikap masyarakat kita supaya lebih prihatin dengan kebersihan dan juga dengan sampah ni. Dan kalau kita lihat dari segi pengurusan ni sisa pejal di Malaysia pun, walaupun kebanyakan infra ni kita dah buat up to date, kan? Dan daripada semasa ke semasa kita masih lagi banyak lagi program dan juga inisiatif yang terpaksa dibuat oleh pihak SBLOCOP dan juga dengan pihak Jabatan Pengurusan Sisa Pejal untuk mengubah sikap masyarakat supaya lebih perhatian kepada kebersihan ni. Dan masih lagi berterusan sampai sekarang, walaupun dah sekian lama dilakukan pelbagai mungkin advokasi, menyekolahkan masyarakat, tu masih lagi perlu berlaku sampai sekarang. In fact, dalam SBLOCOP ni kita ada satu bahagian, kita panggil bahagian pendidikan masyarakat. Dan tugas bahagian pendidikan masyarakat ni ialah untuk mengubah sikap masyarakat supaya lebih perhatian kepada kebersihan ni. Okey. Kita bercakap itu tentang tentang sikap masyarakat. Kalau kita bercakap tentang perbelanjaan yang diperuntukkan untuk menguruskan sisa pejal ini pula, bagaimana? Cabaran kedua ialah yang kita hadapi SBLOCOP ialah pada kos pengurusan sisa pejal. Dan bila kita ambil alih pengurusan sisa pejal daripada pihak BBT, maka kita pihak Persekutuan, Kerajaan Persekutuan terpaksa membelanjakan satu amount kos yang tinggi untuk memastikan pengurusan dapat dibuat dengan baik. Dan kos bagi pengurusan sisa pejal ni dah melibatkan hampir kepada 2 bilion setahun. Dari segi kutipan pengurusan sisa pejal, pengurusan kutipan sampah ni, sehingga kepada pemeriksaan awam. Dan kos ni kalau kita lihat setiap tahun naik.
Kalau kita tengok graf dia setiap tahun naik. Pada kadar berapa banyak kenaikan itu? Kita lihat pada jumlah populasi. Kalau kita lihat populasi di Malaysia ni, kenaikan populasi itu melibatkan 2% setahun. Dan angka ni relate dengan jumlah populasi. Semakin ramai, banyak tinggi populasi, jumlah pengurusan sepeja juga akan meningkat seiring dengan jumlah populasi. Okey, dan bila kita melihat jumlah amount yang tinggi ni, maka pihak kerajaan terpaksa memikirkan satu kaedah supaya kos pengurusan sepeja ni kita dapat cuba kontrol, jimat, kawal kan, supaya kos ni tidak melambung atau burst. Dan pihak kami cuba memperkenalkan pelbagai kaedah inisiatif, terutamanya pada teknologi, untuk memastikan bahawa kita dapat memiliki satu kaedah teknologi yang lebih komprehensif dan sistematik, pada sama kos yang efektif. Okey. Kalau kita cakap tentang teknologi pengurusan sisa pejal ini, berpandukan juga pada mungkin negara-negara jiran, negara-negara yang lain. Ia boleh berlaku di beberapa peringkat lah, seperti di penstoran, pengangkutan, perawatan sisa dan juga teknologi pelupusan itu sendiri. Dan kalau di Malaysia, bagaimana proses dan teknologi yang kita gunakan sekarang ini? Untuk pengurusan sepeja ni memang dianya bermula daripada janaan, dan stage kedua tu ialah pada penstoran, dan seterusnya diikuti dengan pengangkutan, rawatan step yang seterusnya, dan akhir sekali ialah pelupusan. Dan kalau kita lihat pada proses ni daripada janaan, memang seperti mana yang saya sebut tadi, daripada 0.8 kg sisa yang dijanarkan naik kepada 1.2 kg. Dan untuk teknologi bagi penstoran ni ialah kita provide basically negeri-negeri yang di bawah 7 negeri yang kita kawal ni, kita provide atau kita bagi tong-tong bin percuma kepada mereka. Dan tong untuk premis bertanam ni kita bagi tong bersaiz 120 liter, yang kapasiti ni kita yakin bahawa dalam tempoh 3 hari mencukupi untuk menampung sisa yang dikeluarkan oleh pihak pemilik premis. Itu untuk storan. Untuk storan. Baik, seterusnya teknologi dalam pengangkutan. Saya sambung sikit dari segi storan. Memang kita provide tong MGB ni 120 liter, dan kita pastikan juga bahawa tong penstoran ni memenuhi piawaian telah kita tetapkan, iaitu EN 840 dan juga MS Malaysia Standard 1564. Dan selain daripada yang storan yang saya sebut tadi, bin MGB yang telah kita provide kita juga ada teknologi lain seperti deep collection system, di mana deep collection system ni adalah satu kaedah ini ialah merupakan MGB yang kita bekalkan pada setiap pemilik premis. Dan kalau kita lihat pada kenderaan yang digunakan tu, memang kita guna kenderaan kompakter, dan dilengkapi dengan bin lifter. So untuk memastikan bahawa semua sisa dalam tong tu dapat diangkut dengan baik dan dipadatkan terus di dalam pengangkut ataupun tak ada. Bukan. So dia hanya kutip, dan akhir sekali sama ada dibawa pada kawasan transfer station, dan akhir sekali akan dipindah ke tapak pelupusan. Storan, pengangkutan kita telah sentuh, mungkin tentang perawatan sisa dan juga pelupusan, dan perbezaan teknologi yang kita gunakan. Maksudnya paling akhir kita upgrade teknologi kita ni bila sebenarnya? Daripada semasa ke semasa sebenarnya teknologi ini sentiasa berkembang. Daripada kembang. Kalau kita lihat dulu kalau katakan storan ataupun pengangkutan, kita tak ada proper bin pada masa dahulu. Kebanyakannya pakai sama ada baldi lama ke ataupun raga lama, dan sekarang kita ada proper MGB. Dari segi pengangkutan pun sama. Kalau dulu kebanyakan daripada sampah ataupun sisa pejal diangkut dengan menggunakan lori open tipper. Yang terbuka, yang boleh berbau pun. Yang berbau, yang memberi kesan kepada alam sekitar, persekitaran dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita pastikan bahawa semua sisa pejal ni diangkut dengan menggunakan kompakter kita, dan kompakter ni mestilah selamat, dan pastikan bahawa tiada air licin yang akan keluar daripada lori kompakter ni. Dan kita juga memastikan bahawa semua kenderaan mestilah mematuhi, terutama bila kita sebut kompakter ni,
kutipan akan dibuat, sistem ialah kutipan akan dibuat 2+1, 2 kali bagi sistem sisa isi rumah dan 1 kali bagi sama ada bulky waste ataupun recyclables. So lori-lori kompakter kita akan datang ke premis tersebut untuk angkut dan seterusnya akan bawa sama ada ke MRF, transfer station ataupun kita hantar terus ke tapak pelupusan kita. Okey. Dan kalau kita sentuh tentang perawatan sisa ataupun teknologi pelupusan yang kita ada sekarang ini, perkembangan teknologinya? Okey. Kita masih lagi explore menerokai teknologi-teknologi yang terkini untuk pelupusan pengurusan sisa pejal ni. Dan di pihak Excelsior Corp kita telah menggunakan pakai sebanyak mungkin teknologi yang kita rasa lebih berkesan dan cost efektif. Kita juga memperkenalkan, kita juga ada sistem AVLS yang kita panggil Automated Vehicle Locating System, dan pada sama juga kita ada bilik kawalan penguasaan C4I. Saya sebut Command, Control, Communication, Computer dan Intelligence. Basically that sistem ialah untuk pemantauan terhadap kebersihan. Dan kalau kita lihat pada gambar di atas, kita dapat lihat bahawa banyak teknologi yang kita memperkenalkan seperti untuk WTA, Waste to Energy, tapak pelupusan yang lebih sanitary, untuk memastikan bahawa pengurusan sisa pejal dapat dibuat dengan lebih sistematik. Okey. Baik, kita akan menyentuh juga, kalau boleh mungkin mengambil contoh atau mengambil tahu sedikit tentang sistem pengurusan sisa pepejal dan teknologi yang digunakan oleh negara-negara lain yang mungkin kita gunakan sebagai model juga. Apabila kita kembali semula selepas ini, tapi sekarang kita akan beristirahat seketika. Teruskan menonton siaran Ruang Bicara malam ini bercakap tentang cabaran teknologi pengurusan sisa pepejal negara. Sebentar lagi. Tahukah anda kita masih terdedah kepada bahaya wabak COVID-19? Amalkan langkah pencegahan dengan menghindarkan diri kita daripada 3C. Elakkan tempat yang sesak dengan tidak menyertai aktiviti yang melibatkan orang ramai dan berkumpulan. Elakkan tempat tertutup dan amalkan norma baharu dengan menjalankan aktiviti harian dan pekerjaan secara dalam talian dan dari rumah. Elakkan kontak rapat dengan mengamalkan penjarakan sosial dan kerap menjaga kebersihan diri. Kembali bersama menerusi Ruang Bicara bercakap tentang cabaran teknologi pengurusan sisa pepejal negara. Bersama-sama saya ialah Engineer Zulkifli Tan Bicik, Pengarah Bahagian Penyelidikan Teknologi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. Baik, ada ataupun tidak negara-negara lain yang kita memang yang hampir dengan kita dari segi mungkin demografik, psikografik, dan kita merujuk kepada mereka juga dalam pengamalan sistem teknologi kita sekarang ini? Okey, terima kasih Wan. Memang kita banyak membuat reference dengan negara-negara jiran kita, terutama Singapura, dan juga kita lihat pada negara lain yang lebih jauh sikit, contoh seperti India, Hong Kong dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi teknologi ni, kalau kita ambil contoh seperti India, dan India ni ialah antara negara yang menggunakan teknologi yang kedua terbesar, menggunakan kaedah anaerobic digester. Dan anaerobic digester ni ialah satu sistem yang akan proses bahan organik ataupun lebih kita fokus kepada sisa makanan untuk ditukar kepada biogas, kan? Biogas, dan biogas ni kita boleh gunakan untuk manfaat seperti kita boleh guna convert kepada elektrik, dan kita boleh gunakan untuk sebagai bahan bakar untuk masak. Dan kalau kita lihat di India ni banyak saya rasa projek-projek yang dikeluarkan oleh negara India untuk projek anaerobic digester ni. Saya dipahamkan mereka ada projek yang besar, projek 2.4 megawatt berdasarkan pada campuran
baja ternakan dan juga sisa industri pertanian yang digunakan untuk dengan menggunakan anaerobic digester ni. Dan kalau kita lihat Hong Kong, salah satu negara jiran kita juga tak jauh, dan mereka negara maju seperti Hong Kong ni memang dia banyak mengeluarkan sisa-sisa binaan seperti because development dia very rapid di Hong Kong ni, dan sisa-sisa binaan seperti besi, konkrit, batu, aluminium dan sebagainya. So apa yang Hong Kong buat ni ialah dia memproseskan balik sisa-sisa binaan ni supaya menjadi secondary material, dan sisa ni boleh digunakan semula untuk kerja-kerja pembinaan, tapi sebagai bukan sebagai main structure, tapi sebagai struktur-struktur yang non-structural. Itu antara contoh dua negara yang ni. Selain daripada itu, kita lihat kalau di Singapura. Singapura ni kita lihat kaedah dia banyak menggunakan WTE, Waste to Energy Incinerator. Dan because Singapura mempunyai kekangan dari segi keluasan tanah dan sebagainya. Dan kaedah pelepasan yang sesuai di Singapura ni menggunakan incinerator. Dan incinerator ni kita dapati bahawa teknologi incinerator ni mempunyai banyak juga kebaikan, kan? Walaupun kita dapat bantahan di negara kita, mereka agak risau dari segi pencabaran contoh dioksin dan sebagainya. Tapi saya pasti dengan teknologi yang terkini, kan, segala kegelisahan ataupun kerisauan mereka tentang pencemaran terutama pada udara ni, basically kita dapat kawal dengan baik. Dan kalau kita lihat juga di Jepun, Jepun ni merupakan salah satu negara yang mempunyai kemudahan incinerator yang amat meluas. Mereka mula daripada tahun 1960 lagi, dan mereka mempunyai 1243 incinerator di seluruh negara Jepun ni. Dan kalau kita lihat salah satu daripada incinerator ni yang dibina betul-betul di bandar Tokyo ni, lebih kurang dalam 200 tan per hari dia punya kapasiti dia. Dan incinerator ni dilengkapi dengan sistem turbine generator yang dapat menghasilkan tenaga sebanyak 4,200 kilowatt yang dapat digunakan oleh plant tersebut, dan dapat tenaga elektrik ini dapat dijual kepada syarikat tenaga elektrik Tokyo. Itu antara faedah yang banyak digunakan di Jepun, menggunakan teknologi incinerator. Okey. Adakah kita mengambil panduan daripada mereka, negara-negara ini juga, dan ataupun SMRK ada mengadakan kerjasama dengan mana-mana pihak? Okey, kita basically banyak belajar daripada negara-negara yang sedikit advance seperti kita, contoh seperti Singapura, Hong Kong dan sebagainya. Dan segala pengalaman daripada negara tersebut kita cuba aplikasikan dalam keadaan senario pengurusan sisa pejar di negara kita. Dan pihak SMRK mengambil pendekatan untuk menjalinkan kerjasama dengan Irad, dengan negara-negara yang mempunyai teknologi yang maju, seperti saya sebutkan tadi Jepun. Pihak kami ada usaha mengadakan usaha sama dengan pihak JICA. Dan projek kita ialah kita ada dua projek yang besar dengan JICA, satu di Bukit Preserve dan satu lagi di Cameron Highland. Basically kita dengan kerjasama ni kita wujudkan satu kaedah fasiliti pelepasan rawatan bagi sisa organik untuk ditukarkan kepada kompos. Okey. Dan kalau kita lihat pada sama juga kita juga explore menerokai banyak mengenai anaerobic digester ni, dan pihak kami telah mengadakan banyak usaha sama dengan pihak TMB Research untuk menerokai lebih lanjut mengenai anaerobic digester ni. So bagaimana untuk kita jana daripada tenaga hijau yang kita boleh perolehi daripada sisa makanan menggunakan anaerobic digester, dan dapat mengeluarkan gas yang kita boleh gunakan untuk faedah-faedah pada masyarakat. Dan pada sama juga kita mengadakan kerjasama dengan pihak UMT untuk explore mengenai salah satu lagi kaedah teknologi moden yang telah diperkenalkan oleh pihak UMT, dipanggil Rapid Combusting Free Technology, di mana kaedah ni kita menggunakan bahan sisa makanan ni untuk dirawat, dan air sekali akan keluar sebagai kompos dalam tempoh masa yang singkat. Kita menjangkakan penukaran ni hanya berlaku dalam tempoh sehari saja untuk menukarkan baja daripada menukar sisa makanan kepada baja kompos. Wow, okey, baik. Maksudnya kita di track yang betul sebenarnya ke arah apa yang ingin kita capai. Sedar tak sedar kita ada masa lebih kurang 2 minit saja lagi untuk menyentuh tentang apa yang kita bincangkan malam ini, dan saya kira soalan ini penting sebenarnya untuk kita tahu alang-alang SMRK ada bersama dengan kita, kerana sekarang ni ramai orang pakai pelitup muka, Encik Izul. Dan
cara sebenar untuk kita melupuskan pelitup muka ini ialah bagaimana? Mungkin boleh kita dapatkan nasihat daripada SWCOP. Okey, untuk face mask ni, kita menganggarkan penggunaan face mask sebanyak 2,600 tan sebulan. Dan kalau kita lihat daripada bermulanya PKP ni sehingga Ogos ni, sebanyak 13,000 tan pelitup muka telah basically telah dilupuskan. Dan kita mengambil berat tentang pelitup muka ni, face mask ni. Dan kita menasihat untuk pada semua masyarakat supaya memastikan bahawa face mask ni dapat dilupuskan dengan baik. Pastikan bahawa face mask ni dapat bila dah habis digunakan, pastikan dilipat, kan? Dan masukkan pelitup muka ni ke dalam tong sampah ataupun mana-mana bin yang sesuai. Dan pihak kami akan mengangkat face mask ni untuk dilupurkan terus kepada tapak pelupusan. Okey. Jangan buang rata-rata. Jangan flush dalam tandas contohnya. Betul. Ini perkara-perkara yang mungkin orang ambil mudah, tapi ia sangat penting lah. Ya, betul. Okey, baik. Sebelum kita berakhir, Encik Zul, pesanan SWCOP kepada masyarakat mungkin menyentuh juga apa yang kita bincangkan pada malam ini. Okey. Saya menaruh harapan kepada, dan saya menyerulah kepada masyarakat supaya kita bersama-sama concern, peka dengan alam sekitar kita, terutama pada pengurusan sisi berjalan. Kerajaan Malaysia kita spend a lot, kan, untuk menguruskan seperti mana yang saya sebutkan tadi, hampir kepada 2 bilion setahun. Dan dari segi infra ni memang kita menyediakan segala fasiliti yang sesuai untuk pastikan pengurusan sisi berjalan ni dapat diberi perkhidmatan, dapat diurus dengan pada tahap yang paling baik. Tetapi yang seperti mana saya sebutkan tadi ialah sikap. Masyarakat perlu mengubah balik sikap supaya lebih peka tentang alam sekitar dan juga kebersihan, terutama dari segi pengurusan sisa berberjal. Dan pada sama juga saya meminta masyarakat supaya concern mengenai pelibatan dalam program-program yang diaturkan oleh pihak kerajaan, terutama bagi program pengasingan sisa di punca. Dan seterusnya untuk masyarakat juga perlu concern prihatin mengenai penghasilan sisa berberjal berasaskan plastik. Because plastik ni kita tahu bahawa dia merupakan salah satu sisa yang agak sukar untuk dilupuskan. Dan katakan tidak pada penyudut minuman plastik dan mengatakan tidak pada single use plastik. Itu saranan daripada saya daripada SWCOP. Okey, baik. Peralatan berasaskan plastik, pelupusannya akan mengambil masa dan mungkin juga menelan kos yang besar juga untuk kita dan memberikan kesan kepada alam sekitar kita. Amalkan juga kita semula. Pengasingan sisa pepejal isi rumah di peringkat punca lagi. Itu antara perkara-perkara yang mungkin kita perlu tekan dan tanam dalam fikiran kita pada malam ini, dan jadilah masyarakat yang orang kata sesuai untuk sebuah negara yang kita impikan menjadi sebuah negara maju. Terima kasih kita ucapkan Cik Zul kerana bersama-sama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah ada lain masa, ada lain peluang lagi untuk kita bercakap lebih banyak lagi. InsyaAllah. Ya, baik. Terima kasih untuk anda juga yang setia bersama-sama siaran Ruang Bicara. Saya Wan Syarina, jumpa lagi lain masa. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ramai yang terinspirasi untuk meningkatkan kualiti hidup. Mereka yang ingin menjadi usahawan seperti Khairul kini boleh mendaftarkan perniagaan dengan mudah di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi norma baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran dalam talian. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Ini beli buat duit ni. Kaya. Nanti aku bagi link. Kau download je. Weh, filem baru dah ada lah weh dalam laman web ni.
Kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Sejak 1 Julai 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan 15 buah kluster baru. Kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup pun. PKP akan dilaksanakan. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini.